Bahasa Melayu Tahun 4 bersama Cikgu Zafiru. Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Apa kabar kamu semua hari ini? Cikgu mendoakan kamu semua sihat sejahtera. Baiklah murid-murid, adakah kamu sudah bersedia untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini? Pastikan kamu menonton video ini sampai habis. Sebarang persoalan tentang pembelajaran pada hari ini, kamu boleh bertanya kepada cikgu melalui aplikasi WhatsApp. Tema 6, Sains, Teknologi dan Inovasi. Unit 17, Teknologi dalam Kehidupan. Tajuk tidak basah lagi kasutku. Baiklah murid-murid, mari kita lihat dahulu standard kandungan. 3.3 menghasilkan penulisan. Standard pembelajaran 3.3.2 mengedit dan memurnikan ayat daripada aspek ejaan, tanda baca dan penggunaan imbuhan. Objektif pembelajaran pada akhir PDPR, murid dapat mengedit dan memurnikan ayat daripada aspek ejaan, tanda baca dan penggunaan imbuhan. Kriteria kejayaan: murid berjaya mengedit dan memurnikan teks yang diberi. Baiklah murid-murid, sebelum cikgu meneruskan pembelajaran pada hari ini, mari kita lihat dahulu aspek tanda baca, kesalahan ejaan dan kesalahan penggunaan imbuhan. Baiklah murid-murid, apa itu tanda baca? Mari kita lihat satu persatu. Tanda baca ialah simbol atau tanda yang digunakan untuk memberi isyarat kepada pembaca supaya melakukan sesuatu dalam bacaan. Ia diletakkan di tempat-tempat tertentu dalam ayat berdasarkan tujuan dan kesesuaiannya. Baiklah murid-murid, kamu perhatikan gambar yang diberi. Yang pertama, huruf besar. Yang kedua, tanda nokta atau titik. Yang ketiga, tanda koma. Yang keempat, tanda tanya atau soal. Yang kelima, tanda seru. Yang keenam, tanda sengkan. Yang ketujuh, tanda dua nokta bertindih. Yang ke-8, pengikat kata atau tanda petik. Dan yang ke-9, tanda koma bertitik. Seterusnya, aspek ejaan. Kamu akan perhatikan kesalahan ejaan yang terdapat dalam petikan. Yang terakhir, kesalahan penggunaan imbuhan. Baiklah murid-murid, mari kita lihat petikan dan kamu akan mendengar cikgu membaca petikan yang bertajuk tidak basah lagi kasutku. Zara dan ibunya ke kedai untuk membeli kasut sekolah yang baru. Encik, kami sedang mencari kasut sekolah yang kalis air. Adakah encik menjualnya? Tanya Puan Zura. Ada. Kasut tersebut diperbuat daripada getah. Tempat kosong. Namun tidak selesa terpakai. Saya cadangkan Puan dibeli kasut sekolah biasa yang diperbuat daripada kanvas. Kasut tersebut lebih selesa dipakai, terang juru jual. Baiklah murid-murid, mari kita perhatikan kesalahan tanda baca, ejaan dan juga kesalahan imbuhan pada perenggan tersebut. Okey, kesalahan tanda baca yang pertama, tidak ada titik selepas getah. Baiklah, kamu boleh letakkan tanda titik selepas getah. Seterusnya, tidak selesa terpakai. Terpakai
ialah kesalahan imbuhan, sepatutnya dipakai. Okey, seterusnya saya cadangkan puan dibeli kasut. Okey, kesalahan imbuhan. Imbuhan disalah. Yang betul membeli. Saya cadangkan puan membeli kasut sekolah biasa. Yang terakhir lebih. Kesalahan ejaan. Ejaan yang betul lebih. L-E-B-I-S. Lebih. Baiklah murid-murid, mari kita lihat perenggan yang seterusnya. Tempat kosong memang selesa. Encik tetapi mudah basah apabila mengkena air hujan. Tempat kosong. Bala Puan Zura. Baiklah murid-murid, mari kita lihat kesalahan tanda baca dan kesalahan imbuhan. Tempat kosong yang pertama ialah tanda petik memang selesa. Seterusnya kesalahan imbuhan mengkena. Yang betul apabila terkena air hujan. Dan yang terakhir tanda petik sebelum balas Puan Zura. Perenggan yang seterusnya, jika begitu saya mengesyorkan puan membeli penyembur kalis air ini. Penyembur ini dapat melindungi kasut daripada basah ketika hujan, kata juru jual. Dalam perenggan ini terdapat kesalahan ejaan, iaitu mengesyorkan. Yang betul mengesyorkan. Dan seterusnya kesalahan tanda baca. Selepas titik penyembur mesti huruf besar. P mesti huruf besar. Okey, perenggan yang seterusnya. Wah, bagusnya penyembur ini. Okey, tempat kosong. Bagaimanakah menggunakannya? Tempat kosong. Tanya Zura. Tempat kosong yang pertama ialah tanda seru selepas penyembur ini. Seterusnya, bagaimanakah menggunakannya? Tanda soal. Baiklah murid-murid, mari kita lihat perenggan yang seterusnya. Kamu hanya perlu menggoncangkan dan menyemburkannya pada kasut. Jarak semburan ialah 15 cm dari kasut. Biarkan selama 10 minit di bawah pancaran matahari. Bagi mendapatkan hasil yang lebih baik, kamu boleh menyemburkannya untuk lapisan kedua. Selepas itu, kamu boleh memakainya seperti biasa. Tempat kosong, jelas juru jual. Baiklah, mari kita perhatikan kesalahan tanda baca, ejaan dan juga pengimbuhan. Kesalahan ejaan yang pertama ialah menyemburkannya. Kamu boleh tukar ejaan kepada menyemburkannya pada kasut. Seterusnya, kesalahan ejaan 10. Okey, yang betul 10. S-E-P-U-L-U-H 10. Seterusnya, kesalahan imbuhan. Memakainya seperti biasa. Perkataan memakainya dibetulkan dengan memakainya. M-I-M. Yang terakhir, tanda petik perlu diletakkan sebelum jelas juru jual. Baiklah, untuk perenggan yang terakhir. Oh, begitu cara memakainya. Mudah saja. Saya berharap kasut saya bersih
dan tidak basah lagi jika hari hujan, kata Zara. Kesalahan ejaan bersih. Perkataan yang betul BERSIH, bersih. Baiklah murid-murid, untuk tugasan kamu dikehendaki memurnikan petikan ini dengan penggunaan tanda baca yang betul. Ejaan yang salah hendaklah dibetulkan dan penggunaan imbuhan yang salah juga hendaklah dibetulkan. Tulis dalam buku nombor 3. Tugasan ini akan direkod untuk penilaian PBD. Baiklah murid-murid, berakhir sudah sesi pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu harap kamu semua faham tajuk yang dibincangkan. Kita akan berjumpa lagi di dalam video cikgu yang seterusnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.